A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil walah. Amma ba'd. Tahiyyukum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan tayyibatan min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita pada hari ini, kita mulakan hari ini dengan mendengar sedikit ceramah, sedikit perkongsian dalam slot renungan Jumaat di IMR TV, insya-Allah. Hari ini saya nak sebut satu perkara yang ringkas dan mudah untuk kita faham, iaitu mengenai tujuan hidup manusia. Kalau kita tengok dunia ni hari ni, ramai hari ni kita tengok dia berjaya. Ada yang berjaya jadi jutawan, ada yang berjaya jadi businessman, ada yang berjaya jadi ahli politik, ada yang berjaya jadi ustaz, ada yang berjaya macam-macam kejayaan dicapai. Dan apabila kita tanya mereka semua, ada satu ciri yang jelas, yang konsisten di antara semua, iaitu mereka mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup. Kalau seorang jutawan, tanyalah mereka, Pakcik nak jadi jutawan atau tidak? Mesti dia kata, saya nak jadi jutawan. Tanya seorang ahli politik, tanya dia, adakah kamu ingin jadi ahli politik? Dia akan kata, saya ingin jadi ahli politik. Tanya seorang yang hebat dalam akademik, pun sama jawapan dia. Dia akan katakan dalam hidup dia, visi dia, aku ingin jadi ahli akademik. Malah kita tengok terbalik pula, ramai yang gagal dalam hidup, ramai yang gagal dekat dunia ni. Bila kita tanya mereka, apakah tujuan hidup kamu? Maka kebanyakannya akan jawab dengan sunyi, sepi, tiada jawapan. Malah kalau ada jawapan pun, jawapan yang tidak meyakinkan. Kita tengok pun jawapan tu seolah-olah sebenarnya dia sendiri tiada tujuan hidup yang jelas. Ketahuilah para hadirin, Islam bila datang, perkara pertama yang Islam terapkan dalam hati, dalam fikiran, dalam minda semua muslimin, tujuan hidup adalah untuk Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah aku. Sadaqallahul azim. Saudara-saudari sekalian, cuba tanya diri masing-masing. Siapa yang bangun pagi pada hari ini, tengok cermin, perkara pertama yang dia fikir pada hidup dia adalah bagaimana aku ingin melunaskan, ingin menjadi seorang yang hidup untuk Allah. Apa yang aku ingin buat pada hari ini, yang aku ingin serahkan, yang aku ingin tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah soalan tu kena lebih teliti. Adakah aku pergi kerja hari ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah aku makan sarapan pagi ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah aku membelai anak-anak aku sebelum ke tadika adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Itu persoalan yang patut ditanya oleh semua orang yang bertekad untuk menjadikan dirinya hamba Allah, menjadikan dirinya itu untuk satu tujuan, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, hidup dengan tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala merupakan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Bayangkan, ajibal li amril mu'min. Nabi kata, ajaib bagi orang mukmin ni, orang yang beriman, orang yang hidup untuk Allah. Ajaib. Bila ada masalah, dia bersabar, dan itu adalah baik untuk dia, menjadikan dia lebih rapat dengan Allah. Kita tengok orang yang bersabar sebab sakit, bersabar sebab musibah, mereka yang paling hampir kepada Allah. Malah apabila mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur, maka baik juga untuk dia. Dan kita juga tengok kat dunia ni, mereka yang dapat nikmat dan bersyukur, Masya Allah. Sebagaimana contoh seorang yang baru selamat daripada kanser, contoh. Kita tengok mereka yang paling bersyukuri hidup. Jadi seorang yang hidup untuk Allah, hidup dia sentiasa bahagia. Tiada apa yang boleh buatkan dia bersedih. Tiada apa yang boleh buatkan dia berduka cita. Tiada apa yang boleh buatkan dia rasa tertekan sebenarnya. Siapa yang tak nak hidup macam tu, saudara-saudari sekalian? Jadi, akhir kata, kita sama-sama koreksi balik. Tengok balik, muhasabah balik. Sejauh mana kita dah hidup untuk Allah?
Sejauh mana kita lakukan setiap hari kita dari pagi sampai malam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk satu tujuan, beribadah kepada Allah. Jadikanlah solat kita ibadah, puasa kita ibadah, kerja kita ibadah, mandi kita ibadah, makan kita ibadah. Biar segala hidup kita tidur, sampailah tidur semula, semuanya untuk ibadah kepada Allah SWT. Masya Allah, betapa bahagianya hidup begitu. Okay, sebelum kita mengakhiri slot renungan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapat hari ini, betul-betul masuk dalam hati kita, betul-betul terjemah dalam amalan kita, betul-betul terbentuk dalam fikiran kita untuk hidup kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Rabbana taqabbal minna salatana wa a'malana tamah واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik datang dari Allah, yang lemah datang dari diri saya. Saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.